Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdal salati wa azka taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah siri yang ke-9 daripada siri syarahan dan bedah kitab Fadaih Al-Batiniyah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Pada siri kali ini insya-Allah kita akan sambung ke dalam bab yang kelima daripada kitab, dan bab ini memperincikan tentang kebatilan pentakwilan kepada teks agama serta penghujahan mereka dengan nombor dan huruf, yakni kebatilan pentakwilan golongan batiniyah kepada teks agama serta kebatilan penghujahan mereka dengan menggunakan nombor serta huruf. Imam Ibn Hazm dalam kitab beliau ini, Al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal, beliau menyebutkan dalam kitab beliau ini tentang punca atau antara punca bagaimana golongan batiniyah ini boleh terserap dan wujud tersebar dalam masyarakat Islam. Secara rumusannya, orang kufar, iaitu orang yang memusuhi Islam, tatkala mereka tidak mampu untuk merobohkan Islam pada asasnya kerana kekuatan bukti, kekuatan hujah dan kebenaran Islam, maka mereka merosakkan Islam daripada dalam. Mereka mencari jalan lain untuk merosakkan Islam sekiranya mereka tidak mampu untuk merosakkan Islam dan orang Islam itu daripada luar, maka mereka guna cara lain, iaitu menjadi musuh dalam selimut untuk merosakkan Islam daripada dalam. Dan musuh dalam selimut ini adalah kategori musuh yang sangat berbahaya. Kerana itulah golongan munafik ini berada di dalam neraka pada bahagian yang paling bawah sekali, kerana kekufuran mereka itu berlapis-lapis, kerana kekufuran mereka itu adalah yang paling dahsyat dan mudarat mereka itu adalah yang paling dahsyat. Begitu jugalah golongan batiniyah ini, mereka juga adalah golongan munafiqun. Mereka berpura-pura menjadi orang Islam tetapi menjadi musuh dalam selimut, dan musuh dalam selimut ini sangat berbahaya. Bahaya kepada negara, bahaya kepada mana-mana institusi, bahaya kepada mana-mana organisasi, dan bahaya juga kepada agama Islam. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hazm dalam kitab beliau ini. Dia mengatakan bahawasanya asal kepada berlakunya ramai golongan keluar daripada Islam ini adalah kerana orang Parsi ini, mereka asalnya adalah orang yang sangat hebat dan sangat berkuasa kepada segala bangsa dan umat yang lain. Dan mereka menamakan diri mereka ini ahrar, abna, orang-orang yang hebat. Dan mereka menganggap orang lain ini semua hamba mereka. Alam mamtuhinu bizawalid daulah, apabila negara mereka jatuh, negara mereka musnah, ala aidil arabi, apabila orang Islam berjaya mengalahkan mereka, sedangkan orang Arab ni tak adalah hebat sangat, kan? Nak bandingkan dengan Furs, wa kanatil arabu aqallal umami 'inda al-fursi khatara. Orang Parsi ni pandang orang Arab ni tak adalah hebat sangat, tidaklah bahaya sangat kepada mereka, tetapi mereka boleh kalah juga. Maka waramu kaidal islami bil muharabati fi awqatin syatta, maka mereka gunakan segala ruang dan peluang yang mereka ada untuk memerangi Islam. Kalau dengan senjata dah kalah, maka kita perang dengan cara lain, iaitu mereka masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Antara kaid dia adalah kaid yang disebutkan di sini yang lebih anjak, yang lebih berkesan, iaitu fa'azhara qaumun minhumul Islam. Mereka munafiqun, mereka berpura-pura masuk Islam, dan kita tarik seorang-seorang, target orang-orang tertentu dengan segala modus operandi yang mereka gunakan, seperti yang telah Imam Ghazali ceritakan dalam bab yang ketiga. Pada penonton boleh tengok balik video-video yang lepas, yang mereka guna masalika syatta, guna pelbagai jalan, pelbagai cara untuk mengeluarkan manusia daripada agama Islam, sehingga ada dalam kalangan orang Islam itu yang telah yang berjaya dimurtadkan oleh mereka, sehingga ada yang mendakwa Mahdi, ada yang mendakwa jadi nabi, ada yang berkata dengan hulul dan ittihad, ada yang berpegang pula dengan suqutus syara'i, dah tak ada apa-apa kewajipan bagi aku, semua dah halal. Ada yang kata solat 50 waktu pada malam dan hari. Macam-macam pendapat yang sarih, yang bawah, yang kufur, mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Tetapi alat mereka adalah Islam itu sendiri. Alat mereka itu adalah
Quran sendiri. Tetapi Quran itu mereka twist. Mereka nak guna Quran, mereka nak batalkan Quran, tak boleh. Tapi mereka guna Quran, kita batalkan makna dia. Nak batalkan Quran tak boleh. Kuat sangat hujah dia. Kebenaran Quran, kesabitan Quran, kebenaran Nabi, kesabitan nubuah Nabi itu betul. Mereka tak boleh nak sanggah. Jadi kita jangan tolak benda yang kuat tu. Kita pura-pura masuk Islam dan kita twist makna wahyu. Kita twist makna dua wahyu ini. Kita twist makna Quran, kita twist makna hadis. Lalu kita bawa mereka ke jalan kekufuran. Ini yang disebutkan oleh Ibn Hazm dalam kitab beliau. Antara contoh bagaimana mereka twist agama ni adalah Allah Ta'ala sebut haji dan umrah itu di kota Mekah Al-Mukarramah. Tetapi golongan Qaramitah ni twist ayat Quran. Dia kata haji itu dekat tempat mereka ni. Ni nama dia Ka'batul Qaramitah. Di sinilah mereka buat ibadah haji, mereka buat tawaf, mereka buat apa semua ibadat. Dengan cara mereka dah macam ritual agama lain. Mereka twist ibadah haji yang Tuhan masukkan dalam Quran, mereka twist kepada haji kat sini. Mereka curi, mereka rampas Hajarul Aswad daripada Kaabah di kota Mekah, mereka letak di sini untuk kaum mereka bertawaf dan membuat ibadah haji dekat sini. Dan ibadah haji mereka pun mestilah pelik. Ibadah haji mereka mesti mereka twist daripada makna yang sebenar. Dan Hajarul Aswad yang mereka curi itu kekal di sini dalam tempoh beratus tahun sehinggalah golongan Qaramitah ini jatuh dan Hajarul Aswad diambil semula dan diletakkan kembali di kota Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Masjidil Haram dan mengangkat kedudukan masjid ini. Ini adalah satu contoh dan gambaran bagaimana mereka twistkan Quran, twistkan agama ini supaya ibadah haji itu berubah terus mafhum dia, berubah terus konsepnya. Itulah kerja batiniah. Azab api neraka sakit, mereka kata tak sakit. Twist. Kaum Nabi Nuh dapat azab, tak dapat azab, dapat nikmat. Buat haji kat Mekah, tak payah Mekah, buat kat sini. Ini adalah satu kawasan di Dammam, di Saudi Arabia. Jadi sekarang kita sambung. Kita masuk kepada bab yang kelima daripada Fadaih Al-Batiniyah, pada menjelaskan fasadnya pentakwilan mereka kepada zahir teks dan pendalilan pembuktian mereka menggunakan nombor dan huruf. Pada permulaan bab ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawasanya seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan sama seperti yang disebutkan oleh Ibn Hazm sebelum ini. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa teks agama memang mereka tidak mampu pertikaikan sama sekali. Kerana orang Islam tak akan terima. Itu sangat-sangat jelas lah. Tak ada orang Islam lah akan tertipu, terpedaya bila dia tolak agama, dia tolak Quran, tolak hadis. Orang Islam pasti nampaklah jelasnya kesesatan mereka. Tapi kebatilan tu bukan macam tu. Kebatilan ni dia tak jelas, dia samar-samar dan dia separuh betul. Sebab itu ramai orang boleh terpedaya kepada penipuan dan kebatilan, kerana kebatilan ni rupanya nampak betul, pada luarannya, pada gambarannya nampak ada betulnya. Jadi begitulah golongan batiniah ni, mereka memakai topeng luaran teks agama, tetapi mereka menyesatkan, memalingkan maksud teks agama itu daripada maksudnya yang sebenar dan menyesatkan pemahaman dan penafsirannya. Imam Al-Ghazali menyebutkan di sini, wal qaulul wajizu fihi annahum, mereka ni lamma ajazu an sarfil khalqi 'anil Qur'ani was sunnah, apabila mereka tak mampu untuk memalingkan orang Islam daripada Quran dan sunnah, sarafuhum 'anil muradi bihima ila makhariq zakhrafuha, mereka bawa kepada perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang merosakkan akidah. Mana mereka dapat ni? Zakhrafuha wastafadu bima intaza'uhu min nufusihim min muqtadal alfazi ibtala ma'ani asyara. Mereka bawa makna-makna, mereka kaitkan lafaz itu dengan makna yang mereka dapat daripada diri mereka sendiri. Mereka reka-reka sendiri makna tu. Mereka kaitkan lafaz dalam teks Quran itu kepada apa saja makna yang mereka nak. Tujuan dia adalah untuk membatalkan makna syariat. Tujuan adalah untuk membatalkan makna syariat. Jadi daripada perkataan Imam Al-Ghazali ibtala ma'ani syara', ini menunjukkan perbezaan antara
pentakwilan yang dilakukan oleh golongan al-haq dan pentakwilan yang dilakukan oleh golongan batiniyah. Kerana Ahlul Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka juga melakukan takwil, tetapi takwil mereka itu adalah i'malan linnas, tahqiqan linnas. Mereka membuat takwil itu adalah untuk mengkonsistenkan dan mengaktifkan, mengamalkan teks agama supaya tak bercanggah dan saling konsisten dan berselari. Tetapi golongan batiniyah berbeza. Takwil mereka itu adalah untuk membatalkan agama. Dan kenapa mereka buat macam tu? Supaya menarik orang lil mubaya'ati wal muwalah. Mereka kata mereka je tahu mana-mana ni, kan? Mereka ambil lafaz teks agama, mereka kaitkan makna tu dengan ikut hawa nafsu mereka, dan mereka kata aku je yang tahu rahsia-rahsia makna-makna ni, aku je yang tahu rahsia dan makna-makna sebenar, makna-makna batin kepada teks Al-Quran ni. Jadi siapa yang nak tahu, dia mestilah bai'ah dan muwalah, dia mestilah bai'ah dan memberikan janji taat setia dulu kepada kami, masuk dulu geng kami, daftar jadi ahli dulu, barulah kamu akan tahu rahsia-rahsia. Ini cara dia. Ini antara teknik, modus operandi yang mereka guna untuk menarik orang supaya ikut mereka. Wa annahum law sarrahu bin nafyi al-mahdi wat takdzib al-mujarrad. Kalaulah mereka ni jelas-jelas menafikan Quran, jelas-jelas mendustakan Quran, lam yahzau bi muwalatil muwalin. Nescaya tak ada orang lah nak ikut dia, kan? Tak adalah orang nak ikut dia. Jadi kita guna Quran, kita kata kita terima Quran, cuma kita kata Quran ni maksud dia bukan macam orang ramai tahu. Maksud dia mai sini, aku je tahu. Maksud dia sekian-sekian. Wa kanu awwalal maqsudin al maqtulin. Jadi siapa yang ikut mereka ni, siapa yang jadi mangsa mereka ni, mereka itulah awal maqsudin, mereka itulah target utama mereka, target golongan batiniyah ni, al maqtulin, yang teraniaya lah, yang terpedaya menjadi mangsa kepada golongan batiniyah. Wa nahnu nahki min ta'wilatihim nubdhatan. Dan saya akan sebutkan di sini, kata Imam Al-Ghazali, saya akan sebutkan di sini beberapa takwilan batil mereka, linastadilla biha ala makhazihim, supaya kita dapat lihat betapa bodohnya mereka ni. Kata mereka, kullu ma warada min az-zawahiri fi at-takalif wal hashr wal nashr wal umur al-ilahiyyah. Segala perkara yang teks agama sebut tentang taklifan, wajib itu wajib ini, tentang kebangkitan hari kiamat, tentang umur, tentang perkara-perkara ketuhanan, semuanya apa? Semuanya metafora aja, semuanya simbolik je, semuanya rams saja. Amthilatun wa rumuzun ila bawatin. Ini semua simbolik, Tuhan tak maksudkan api neraka sakit tu, azab tu sakit. Api neraka sakit bukan. Tak betul faham macam tu. Tu teknik dia. Maksud sakit ni, azab ni asal daripada perkataan al-azab, uzubah. Uzubah ni maksud dia sedap. Jadi api neraka tu sedap sebenarnya. Uzubah, lazat, bukannya sakit. Ini seperti yang disebutkan oleh beberapa tokoh batiniyah yang telah kita dedahkan sebelum ini. Kata golongan batiniyah lagi, mereka kata amma syar'iyat, adapun syarak syariat yang agama fardukan, yang agama suruh kepada manusia untuk buat, contohnya mana? Fa ma'nal janabah, maksud dia janabah ni maksudnya berhadas besar lah. Tapi apa maksud orang? Bukan hadas besar. Mubadaratul mustajibi bi ifsya'i sirrin ilaihi, menyebarkan rahsia, menyebarkan ilmu-ilmu kebatinan ni qabla an yanala rutbat istihqaqih. Kita sebarkan ilmu kebatinan kepada orang yang tak layak ni. Ini sebenarnya janabah, kamu dah berjunub, kamu kena mandi, kan? Lain kan? Dia ikut suka hati dia je. Dia putuskan dalalah lafaz daripada makna yang asal kepada makna yang tak ada kaedah, ikut suka dia je. Nak tak apa. Berhadas besar, maksud dia menyebarkan rahsia. Siapa sebarkan rahsia, dia junub. Lepas tu nak mandi macam mana? Wa ma'nal ghusli, mandi, macam mana mandi? Apa maksud mandi?
tajdidul ahdi ala man fa'ala dhalik. Siapa yang dah berjunub, dia mesti mandilah, angkat hadas besar. Apa maksud mandi? Mandi berjanji semula, berbai'ah semula. Siapa yang dah sebarkan rahsia tadi, dia kena janji balik supaya tak sebarkan rahsia. Jima' haiwan. Jima' haiwan maksudnya kita dakwah orang yang tak sepatutnya dia dakwah, dan dia tak tunai sedekah najwa sebelum berjumpa dengan imam dia. Dia tak bayar dulu duit. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kalau kamu nak bercakap dengan Nabi, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Sebelum kamu nak jumpa dengan Nabi ni, kamu kena buat amal baik dulu. Kamu sedekah dan baru kamu jumpa Nabi. Jadi Batiniyah pun ambil ayat tu, dia kata siapa nak jumpa Imam Maksum ni kena sedekah dulu, kan? Berapa banyak kena sedekah? 119 dirham. Harga sedekah tu 190 dirham. Kena bayar dulu baru boleh jumpa imam. Ini memang penunggang agama lah, baik punya ni, kan? Jima' haiwan. Apa yang disebutkan jima' haiwan haram tu? Siapa yang menyebarkan rahsia, menyebarkan ilmu batin kepada orang yang tak sepatutnya, orang ni telah jima' dengan haiwan. Sebab itulah kata Batiniyah ni, falidzalika aujaba syar'ul qatl ala al-fa'ili wal maf'uli bih. Sebab itulah syariat suruh siapa yang jima' haiwan ni, dia kena bunuh dan haiwan tu pun kena bunuh, kan? Takkan agama suruh bunuh haiwan, kan? Agama tak suruh bunuh haiwan. Haiwan tak bersalah, kan? Jadi salah lah yang kita faham agama suruh bunuh haiwan. Haiwan tu bukan haiwan sebenarnya. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang kita sebarkan rahsia tu. Kita dah sebarkan rahsia kat dia, kan? Jadi dia kena bunuh, yang kena sebar pun kena bunuh juga. Itu maksud dia sebenar. Wa illa fal bahimatu mata wajabal qatlu alaiha. Kalau salah lah fahaman kami ni, kan? Maka haiwan ni bila masa pula kena bunuh? Haiwan tak bersalah, haiwan bukan mukallaf. Yang kena bunuh ni orang, kan? Jadi kalau ada orang jima' haiwan, dia kena bunuh, yang kena jima' tu kena bunuh. Maksud dia siapa yang sebarkan rahsia dan yang disebarkan kepada dia rahsia, dua-dua kena bunuh. Power punya twist. Zina. Apa maksud zina? Zina ni ahli syariat faham, ahli zahir faham ni, ahli kulit faham ni. Zina bersetubuh dengan orang yang bukan halal bagi kita. Dia kata tak, bukan tu maksud zina. Itu faham kulit, faham isi apa. Zina ni kita letak titisan ilmu batin kepada orang yang belum bai'ah. Kita sebarkan ilmu kebatinan ni, sebarkan rahsia ni kepada orang yang belum bai'ah kepada imam lagi, belum bai'ah kepada pak syekh lagi. Itu sebenarnya zina. Jadi janganlah kamu mendekati zina. Janganlah kamu buat rahsia, janganlah kamu buat benda ni. Janganlah kamu sebarkan rahsia kepada orang lain. Cukuplah sebar rahsia dalam grup makrifat hakikat dalam Facebook je, kan? Jangan sebar kat luar. Umpamanya, contohnya al-ihtilam. Apa maksud mimpi? Mimpi ni adalah seseorang itu dia tersebar, yasbiqu lisanuhu ila ifsya'i sir. Dia tersalah cakap, dia tersebarkan rahsia. Itu maksud mimpi, kan? Maka orang mimpi ni kena mandi. Apa maksud mandi tadi? Kena tajdid balik ahad, kena perbaharui balik janji dengan Pak Imam. Okey, kalau seorang itu perlu bersuci, Tohur ni ataupun toharah di sisi kita, maksud dia ambil wuduk lah, mandi, kan? Apa maksud tohur? Di sisi batiniyah, huwa tabarri wa tanazzuf min i'tiqadi kulli madhhabin siwa mubaya'atil imam. Taharah ni bukan ambil semayang, bukan tayamum, bukan. Taharah ni engkau berlepas diri daripada segala fahaman selain daripada imam kami. Okay. Puasa ni yang kita faham menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari. Itu kulit je. Ini yang sebenar. Inilah maksud yang sebenar kepada puasa yang Tuhan sebut dalam Quran. Apa dia? Iaitu tahan daripada menyebarkan rahsia. Itu baru puasa. Ini di sisi batiniah lah. Kaabah bukan yang cube dekat Mekah tu, kan? Kaabah ni Nabi. Al-Bab, pintu Kaabah, Ali. Bukit Safa apa? Bukit Safa ni Nabi. Bukit Safa ni Nabi. Tak ada kaitan langsung, tapi dikaitkan ikut hawa nafsu dia. Bukit Marwah apa? Bukit Marwah ni Ali.
ideologi Syiah Ismailiyah ni, kaitkan Nabi Ali, Kaabah Nabi, pintu Ali, Safa Nabi, pintu Ali, Safa Nabi, Marwah Ali. Jadi dua-dua ni saling berkaitan, dikaitkan. Miqat kan, tempat kita nak niat umrah ni, nak niat haji, bukan miqat dekat Yalamlam, bukan miqat dekat Bir Ali kan, bukan miqat kat situ. Maksud miqat ni al-asas. Asas ni maksud dia imam-imam lah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, bukan yang orang ramai duduk buat, bukan. Talbiyah yang sebenar adalah ijabatud da'i, kita menyahut seruan batini, kita menyahut seruan pendakwah ni. Tawaf, pusing di Kaabah 7 kali, itu faham orang kulit. Faham sebenar, faham batin kita apa? Tawaf ni, at-tawafu bi Muhammadin ila tamamil a'immati sab'ah, kita berpusing dengan Nabi Muhammad sehingga cukup 7 kali, yakni cukup 7 imam. Menurut golongan Batiniyah ni, Ismailiyah ni, mereka kata Nabi, setiap Nabi ni dia ada 7 daur. Selepas seorang Nabi ada 7 daur. Maksudnya lepas seorang Nabi ada 7 imam, lepas habis imam tu akan ada Nabi lain 7 imam, Nabi lain 7 imam. Ini pendapat mereka. Wassalawatul khams, salat 5 waktu ni adalah menunjukkan kepada 4 usul Batiniyah dan imam. 4 tambah 1 jadi 5 lah. Solat subuh tu apa maksud dia? Sabiq. Ini dah dijelaskan dalam siri yang lepas. Fajar ni sabiq, Tuhan sabiq. Zuhur ni Tuhan lahiq, Tuhan tali. Asar ni asas, imam. Maghrib ni natiq. Natiq ni juga adalah imam yang membawa syariat Nabi. Dia tak tukar, dia tak bawa syariat baru, dia cuma menyebutkan apa yang Nabi dulu sebut. Ini istilah doang, natiq. Isya adalah imam. Isya adalah imam. Wa kadzalika za'amu anna al-muharramati ibaratun an dhawi syarr. Perkara-perkara haram yang Tuhan suruh jauh ni, maksudnya kita jauh daripada orang jahat. Ibadat, apa maksud ibadat? Ibadat ni maksudnya orang baik, orang terpilih, orang yang baik. Maka kita kena ikut orang baik. Jadi buat perkara baik, jauh perkara mungkar. Maksud dia ikut orang baik, jauh orang yang jahat. Itu maksud sebenar dia. Kita dengar pun boleh jadi betul juga kan, kalau iman tak kuat lah. Kalau fardu ain kita gagal, kalau ilmu kita ni terlampau rapuh, memang kita akan mudah terpengaruh dengan orang kata bukan macam tu, bukan itu maksud dia. Maksud dia yang sebenar, maksud dia yang sebenar-benar, yang batin adalah macam ni. Mungkin disebabkan gaya yang macam itu ramai orang tertipu. Ibaratnya samalah seperti yang hamba Allah tu sebut kan? Selawat. Apa maksud selawat? Apa maksud sol? Selawat bukan yang kamu faham tu, salah. Bukan. Selawat ni sallallahu ala Muhammad, bukannya Allah memberi rahmat kepada Muhammad, salah. Selawat ni maksud dia serulah Allah pada Muhammad. Maksudnya Allah tu, Nabi Muhammad tu Allah kan? Jadi serulah Allah tu pada Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad tu menjawab jawatan Allah. Macam kenal kan? Ataupun Nabi beranak macam mana? Bukan macam kamu faham tu, dalam selimut. Bukan. Nabi ada secara tiba-tiba. Lebih kurang sama je. Dan walaupun doktrin yang sama tidak disebutkan oleh Batiniyah zaman Imam Ghazali tu, tapi kaedahnya sama. Kaedahnya sama. Mereka memutarbelitkan teks agama dan memisahkan madlul lafaz daripada madlul yang sebenar, dan mengaitkan lafaz itu dengan makna yang ikut hawa nafsu mereka sahaja, tanpa berpandukan kaedah dan prinsip bahasa Arab. Baik, jadi sekarang kita lihat dulu apakah perbezaannya di antara takwil ahli sunnah dan takwil Batiniyah. Kerana orang Batiniyah akan kata, ataupun selain daripada Batiniyah akan kata kepada kita, apa beza kamu dengan Batiniyah? Batiniyah pun takwil, kamu pun takwil kan? Kamu pun suka takwil ayat Quran, takwil sifat Allah kan? Jadi kamu dengan Batiniyah ni lebih kurang sama je, tak jauh beza. Jadi sekarang kita lihat di manakah perbezaan takwil ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Islam, para ulama yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Apakah beza takwilan yang mereka buat dengan takwilan yang golongan Batiniyah buat? Pertama sekali,
Takwilan yang mereka buat adalah dengan kaedah dan disiplin. Manakala takwilan yang dibuat oleh golongan batiniyah ini adalah takwilan yang sembrono dan berwenang-wenang seperti yang kita lihat tadi. Kaabah Nabi, pintu Ali, Safa Nabi, Marwah Ali, apa kaitan? Tak ada munasabah langsung. Tidak ada kaitan langsung antara lafaz dan makna tu. Lafaz tersebut langsung tidak menanggung makna-makna yang mereka dakwakan itu. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah mereka takwil dengan kaedah. Apa kaedah tu? Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan kaedahnya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal pada kalam, asal pada apa yang kita faham, apa yang kita faham daripada teks agama, asalnya adalah hakikat. Tidak boleh ditakwilkan asalnya. Takwil hanya boleh dilakukan ketika memerlukan. Takwil hanya boleh dibuat apabila keadaan memerlukan. Bukannya buat pada semua perkataan. Satu perkataan jumpa takwil. Qul huwallahu ahad pun takwil. Bukan macam tu. Kan? Seperti yang disebutkan oleh Al-Jili. Qul huwa Allah. Maksud dia, Qul Nabi Muhammad tu Allah. Kan? Semua dia nak takwil. Ahli Sunnah wal Jamaah tak macam tu. Ahli Sunnah wal Jamaah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Tuhan kata macam ni lah mula-mula. Kalau ada percanggahan, kalaulah kita mengambil maksud zahir, maksud hakikat tu ada percanggahan dengan teks yang lain, baru takwil. Kita akan buat contoh selepas ini. Yang kedua, mengikut kaedah ihtimal dan rujukan bahasa Arab. Mesti kena rujuk perkamusan bahasa Arab. Mesti kena tengok konteks, teks dan konteks dalam ayat itu. Baru kita takwil ikut kesesuaian penggunaan yang ada dalam bahasa Arab. Ada pun golongan batiniyah ni tak ada kaedah bahasa Arab, kan? Hadas besar maksud dia sebar rahsia. Mai ikut mana? Tak ada pun penggunaan bahasa Arab macam tu. Sedangkan wahyu ini diturunkan dalam bahasa Arab. Tuhan memilih wahyu diturunkan dalam bahasa Arab dengan tujuan supaya kita memahami maksud-maksud seruan dan maksud-maksud kata-kata Allah itu dalam bekas bahasa itu sendiri, dalam bekas bahasa Arab itu sendiri. Menurut bekas, menurut alat bahasa Arab itulah kita faham maksud dan tujuan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi alat untuk kita faham teks Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang pertama, takwil ada kaedah, ada disiplin. Ahli Sunnah wal Jamaah batiniyah tak ada disiplin, takwil je semua apa nak takwil. Yang kedua, mesti ikut bahasa Arab, mesti ikut konteks, mesti ikut penggunaan bahasa Arab, mesti ada ihtimal dalam bahasa Arab. Takwilan kita itu mesti ada warid, mesti ada penggunaannya dalam bahasa. Yang kedua, tak ada penggunaan bahasa pun golongan batiniyah ni. Takwilan mereka tidak ada kaitan dengan bahasa Arab, hanya ada bahasa hawa nafsu mereka saja. Yang ketiga, tujuan takwil Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mentakwil, ulama-ulama kita takwil tujuan dia untuk mengamalkan teks agama, i'malan lin nusus. Kerana teks-teks agama ni kesemuanya, bab kata Imam Ibn Qayyim, bab kata Imam Syatibi, teks-teks agama ni semua, teks yang banyak ni, Al-Quran daripada muka pertama sampai muka akhir, semua teks-teks hadis Nabi, semuanya ibarat nassun wahid, semuanya ibarat satu teks. Kalau kita nak faham teks di muka surat pertama, kita kena ingat teks di tengah dan teks di hujung, supaya tidak saling bercanggah dalam memberikan tafsiran Quran. Mesti kena selari, sebab semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil akli juga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal. Allah Ta'ala yang turunkan wahyu, Allah Ta'ala yang memberikan akal. Jadi mustahil wahyu yang Allah turunkan itu bercanggah dengan akal yang digunakan dengan cara betul. Akal yang kita gunakan untuk berfikir dengan cara betul mustahil akan bercanggah dengan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kerana wahyu itu dari Allah, akal ini juga dari Allah. Mustahil kedua-duanya bercanggah, bahkan kedua-duanya saling sokong menyokong dan kuat menguatkan. Tujuan Ahli Sunnah mentakwil untuk mengamalkan teks, untuk mengaktifkan teks supaya saling selari dan konsisten, berbeza dengan batiniyah. Seperti Imam Al-Ghazali sebut tadi dalam peringatan pertama, tujuan mereka mentakwil adalah ibtalan lin nusus. Takwilan golongan liberal ataupun takwilan golongan modernis, takwilan golongan batiniyah, takwilan mereka untuk membatalkan teks. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Islam mentakwil untuk i'malan lin nas. Kita tengok contoh. Tengok kaedah pertama. Ada kaedah.
ada disiplin. Yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga tujuan untuk mengamalkan, untuk mendirikan dalil akli dan dalil naqli bersama agar konsisten. Kita tengok contoh. Ini adalah kitab Imam Al-Ghazali sendiri dalam Al-Mustasfa. Contoh ini telah disebutkan dalam bab yang lalu, tapi kita sebutkan juga di sini. Jadi kita tukil daripada kitab Al-Mustasfa, kitab agung Imam Al-Ghazali dalam ilmu usul fiqh. Fa in qil, kalau ada orang kata orang Arab ni mereka faham daripada firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, Tuhan itulah yang qahir di atas hambanya, dan Tuhan itulah yang beristawa alal arsh, Tuhan itulah yang beristawa di atas arsh. Kalau kita kata, ataupun kalau dikatakan Arab memahami perkataan fawqa ibadihi ini sebagai maksud jihah, berada di arah atas secara fizikal, dan istawa dengan maksud duduk dan menetapi, waqad urida bihi ghairuhu fahuwa mutasyabih. Kalau orang kata macam tu kan, orang Arab faham fawq ni mesti, orang Arab faham fawq ni mesti arah fizikal atas, orang Arab faham istawa ni mesti bersentuh, bertetapan atas arash. Apa jawapan Imam Al-Ghazali? Qulna hayhat, jauh sekali, bukan macam tu. Fa inna hadhihi, sesungguhnya perkataan fawq, perkataan istawa ni adalah kinayat wa isti'arat, adalah kinayah dan isti'arah yang digunakan oleh orang Arab. Yafhamuha al-mu'minuna minal Arab, orang Arab, orang yang beriman, mereka faham. Al-musaddiquna bi anna Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai'. Jadi mereka memahami teks fawqa ibadih, mereka memahami teks alal arsy istawa, mestilah selari dengan laisa kamithlihi syai'. Itu yang kita sebut tadi, kaedah nombor 3. Mestilah tujuan dia, ulama ahli sunnah takwil, tujuan dia untuk mengamalkan teks. Mereka nak amalkan teks fawqa ibadihi, mereka nak mengamalkan teks istawa, mereka nak mengamalkan teks laisa kamithlihi syai', agar ketiga-tiga ayat ni selari dan tak bercanggahan. Jadi mereka takwil fawqa ini atas, mereka kata atas ni bukan atas fizikal, tapi atas maknawi, Tuhan maha tinggi. Istawa ni bukan maksud Tuhan duduk, tapi Tuhan menguasai dan mentadbir, kan? Supaya teks ini selari dengan ayat laisa kamithlihi syai'. Mereka percaya Tuhan tu fawq, tapi maksud fawq ni apa? Bukan atas fizikal. Mereka percaya Tuhan tu istawa, dia ada sifat istawa, tapi bukan maksud istawa tu duduk atas arash. Na'udzubillah. Kaedah pertama ada kaedah. Kaedah pertama, takwil asalnya, asal mesti hakikat. Yang kedua, ikut bahasa Arab. Sekarang ni Imam Al-Ghazali sebut kaedah. Ini kinayah, isti'arah, orang Arab faham, orang yang beriman dengan Allah faham. Yang ketiga, i'malan lin-nas, untuk mengamalkan teks. Mengamalkan teks fawqa ibadihi, mengamalkan teks alal arsy istawa, agar selari dengan ayat laisa kamithlihi syai'. Wa annaha muawwalah. Ayat ni ditakwilkan. Takwil macam mana? Takwil batiniah ke? Bukan. Takwilatun tunasibu tafahumil Arab. Takwilatun tunasibu tafahumal Arab. Takwil itu mestilah bermunasabah dengan bahasa Arab. Cukup syarat. Ada kaedah, asal, hakikat, hanya perlu takwil ketika memerlukan saja, ikut kaedah bahasa Arab. Yang ketiga, tujuan dia untuk mengamalkan teks agama. Ini teks yang pertama. Kita tengok teks yang kedua. Alauddin As-Samarqandi, daripada ulama Hanafi. Dia sebut dekat sini, kan, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni kita tak boleh faham secara zahir, iaitu duduk ataupun bertepatan atas arash, bersentuhan secara fizikal dengan arash. Bukan. Kerana apa? Kerana dalil akli menafikan bahawasanya Tuhan itu bertempat. Ini dia kata dalil akli. Tadi dalil naqli, laisa kamithlihi syai'. Ini dalil akli. Kerana dalil akli juga menyebutkan bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Sekiranya Tuhan itu sama dengan makhluk, nescaya apa yang berlaku pada makhluk itu berlaku pada Allah. Sekiranya Tuhan itu sama dengan makhluk pada mana-mana sisi daripada makhluk itu, pada mana-mana sudut daripada makhluk itu, kalau Tuhan itu sama dengan sudut tersebut, nescaya apa yang tabiq, apa yang lazim daripada manusia itu, apa yang lazim daripada makhluk itu, nescaya akan berlaku juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang membawa kepada mustahil adalah mustahil.
maka mustahillah Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Sebelum ni Imam Al-Ghazali bawa ayat laisa kamitslihi syai'. Ayat muhkam. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ayat nafi, ayat nakirah dalam sirah nafi, umum, penafian yang umum. Di sini As-Samarqandi, Alauddin As-Samarqandi kata dalil aqli, Tuhan tak sama dengan makhluk. Dua-dua betul. Dalil aqli pun kata Tuhan tak sama dengan makhluk, dalil naqli pun kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Jadi untuk kita selarikan dalil aqli yang qata' ini, dalil aqli yang jelas ini, agar tidak bercanggah, supaya alal arsy istawa ini bertepatan, bersamaan dengan laisa kamitslihi syai', bertepatan, berselari dengan dalil akal bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Taufiqan bainad dalil sam'i wal aqli. Tujuan dia untuk konsisten, untuk mengamalkan dalil ni, dalil akal dan dalil nakal, untuk mengamalkan dalil istawa dengan dalil laisa kamitslihi syai', maka di situ perlu takwil. Bukan main takwil sembrono, ketika perlu saja. Lepas ni kita ada contoh daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kama zakarna fi qawli ta'ala bal yadahu mabsutatan. Kedua yad Allah Ta'ala itu terbuka. Kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mabsut, terbuka. Begitu juga. Okey, Tuhan, tangan Tuhan terbuka dengan laisa kamitslihi syai'. Kita nak selarikan dua ayat ini, maka kita nafikan yad yang sama dengan makhluk, kita nafikan yad yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun takwil, iaitu kita mentakwilkan tangan yang terbuka ini kepada maksud yang layak, maksud yang dekat dengan bahasa Arab, maksud yang diterima dalam bahasa Arab. Apa dia? Kita tengok contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Kitab ini adalah antara kitab akhir karangan Ibn Taymiyah selepas Bayan Talbis Jahmiyah, selepas kitab Dar'ut Ta'arud. Ini adalah antara awakhir, kutub-kutub akhir dari segi taratub zamani karangan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini, orang Kristian dia berhujah dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jawab orang Kristian. Jadi orang Kristian kata, wahai orang Islam, wahai Ibn Taymiyah, kamu duk kata kami ni bercanggah, Trinity ni bercanggah, tak masuk akal, tak boleh diterima akal. Kamu pun, golongan kamu pun buat benda sama, kan? Golongan kamu ada yang kata Tuhan ni ada dua mata, lihat dengan dua mata. Tuhan kamu ni ada dua tangan, Tuhan kamu ni ada betis, Tuhan kamu ni ada wajah, Tuhan kamu ni ada lambung, ada sisi, kan? Itu pun tak masuk akal juga. Macam mana Tuhan boleh sama dengan makhluk? Jadi Ibn Taymiyah jawab, Ibn Taymiyah jawab orang Kristian tu. Ibn Taymiyah kata, tidak dikenali wala yu'rafu alimun masyhur min ulama'il muslimin. Tidak dikenali seorang pun ulama. Ini garis panjang-panjang, Ingat ayat ni. Tidak dikenali seorang pun ulama yang masyhur daripada ulama Islam, wala ta'ifatun masyhuratun min tawaifihim. Tidak ada mana-mana puak daripada golongan Islam ni, tak ada seorang pun, kata Ibn Taymiyah. Ingat ni. Lepas ni Google. Ibn Taymiyah kata tak ada seorang pun orang Islam kata, tiada seorang pun orang Islam yang kata macam orang Kristian kata tu. Tak ada pun mereka ni yutliquna al-ibarata allati hakawha 'anil muslimin. Apa yang orang Kristian tu cakap, tak ada pun orang Islam cakap macam tu. Haitsu qalu, orang Kristian ni cakap tentang orang Islam apa? Innahum yaqulun, orang Islam ni kata inna lillahi 'ainaini yubsiru bihima. Tuhan ni ada dua ain. Tuhan ni ada dua ain, dua mata. Dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Ibn Taymiyah kata tak ada orang Islam cakap macam ni. Tak ada orang Islam yang ambil mata, tangan, sak, wajah. Tak ada orang Islam yang kumpul-kumpul dan buat satu ayat cakap macam ni. Tapi kita boleh Google sekarang. Kita boleh tengok siapa orang Islam yang buat sekarang. Kita boleh Google perkataan ni. Inna lillahi ainain yubsiru bihima. Siapa yang cakap ayat ni? Kita boleh Google dan kita tengok sendiri siapa yang cakap. Saya tak nak cakap perbahasannya di tempat lain lah, tapi untuk tahu boleh Google perkataan ni, inna lillahi ainaini yubsiru bihima. Siapa yang cakap macam ni? Dan Ibn Taymiyah kata tak ada pun orang alim yang cakap macam ni. Tak ada pun orang alim yang kata Tuhan ada dua tangan dan Tuhan buka dua tangan, Tuhan ada kaki, ada muka. Ambil kutip ni, kutip ayat-ayat mutasyabihat ni, letak dalam satu teks, cakap macam tu, lepas yutliquna al-ibarah macam tu, tak ada. Kata Ibn Taymiyah tak ada pun orang Islam yang buat kerja macam ni.
Ingat baik-baik, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bercanggah dengan hari ini kita tengok banyak buku yang himpun-himpun kan. Ambil mata, ambil perkataan tangan, ambil perkataan kaki, ambil perkataan tu, letak dalam satu teks, letak dalam satu perenggan macam ni kan. Lepas tu kata Tuhan ada dua mata, dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Tuhan ada dua tangan, dengan dua tangan itulah Tuhan, dengan dua tangan itulah Tuhan buat itu dan ini. Ibnu Taimiyah kata tak ada orang yang buat macam ni, tak ada orang alim yang buat kerja macam ni. Cukup di situ. Walakin haula'i rakkabu min alfazil qur'ani bisu'i tasarrufihim wa fahmihim tarkiban za'mu an al-muslimina yutliquna. Kata Ibnu Taimiyah, walaysa fil qur'ani ma yadullu zahiruhu ala ma dhakaruh. Tak ada pun dalam Quran ayat-ayat yang menunjukkan pada zahirnya makna yang mereka cakap. Tak ada pun dalam Quran yang menunjukkan seperti mana yang orang Kristian dakwa kepada orang Islam. Tengok ayat dia. Dalam Quran Tuhan kata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Tuhan ni terikat. Orang Yahudi kata tangan Tuhan itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka itulah yang dibelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang Yahudi itulah yang dilaknat. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala berikan rezeki ikut suka dia, ikut kehendak dia. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan itu terbelenggu, bakhil. Orang Yahudi kata Tuhan ni bakhil. Tangan terbelenggu ni maksudnya bakhil. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka. Fakadzabahumullahu fi dhalik. Wa bayyana annahu jawadun la yabkhal. Dan Tuhan nak menjelaskan bahawa dia tidak bakhil, malah dia maha pemurah. Fa akhbara anna yadayhi mabsutatan. Maka Tuhan katalah bahawa dua yad Tuhan ini terbuka. Okey, kita tengok apa maksud dua tangan terbuka ni. Kata Syekhul Islam, fa bastul yadain, terbukanya dua tangan, al muradu bihi, maksud terbuka dua tangan ni apa? Al jawadu wal ata, kemurahan dan pemberian. Itu maksud dua yad, kemurahan dan pemberian. Ini adalah takwil daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dia berhujah balas dengan Kristian kan? Dan saya tahu dalam teks, dalam buku dia yang lain, dalam teks yang lain dia tak kata macam ni. Tetapi ketika dia berhujah dengan orang yang tak beriman dengan teks Al-Quran, dia menggunakan takwil juga. Kerana takwil ni tujuan dia adalah untuk tafsil, untuk menjelaskan, untuk memberi penjelasan kan. Kalau kita nak debat dengan orang, kita kata kita nak debat dengan Kristian dalam keadaan macam ni, lalu kita kata ya, tangan-tangan terbukalah, tangan terbukalah. Macam mana nak jawab? Tak menjawab lah. Pada situasi macam ni Ibnu Taimiyah mentakwil. Ini takwil lah ni kan. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain daripada mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ada yang cakap macam ni. Al-yadain al-muradu bi al-jawad wal ata kan. Ada yang kata an-ni'mah ni'matain, nikmat dunia, nikmat akhirat kan. Takwil juga. Laisal muradu, kata Syekhul Islam, bukanlah maksud terbuka dua tangan ni ma tawahhamuhu min bastin mujarrad. Terbuka dua tangan ni bukan maksud tangan yang kita faham ni, terbuka dua tangan ni. Tak ada kaitan pun dengan dua tangan ni. Nampak tak? Tuhan sebut terbuka dua tangan ni tak ada kaitan pun dengan anggota badan kan? Bukan seperti yang kamu faham daripada anggota badan. Tangan terbuka ni adalah pemberian dan kemurahan, al-jawad wal ata. Walamma kana al-ata'u bil yad, memandangkan pemberian itu selalunya dengan tangan. Dan dengan kita membuka tangan kita bagi kat orang, sara minal ma'rufi fil lughah, maka menjadi cara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab, at-ta'biru bi bastil yadi anil ata. Kita nak kata, kita nak sebut tentang pemberian, kita gunakan perkataan bastul yad, membuka tangan. Membuka tangan ni tak ada kaitan pun dengan kita, dengan perbuatan kita membuka tangan. Maksud buka tangan ni maknanya ata, pemberian. Kita boleh beri, kita boleh bagi hadiah, memberi pemberian kepada orang tanpa kita buka tangan pun. Jadi buka tangan ni bukan dia maksud hakiki. Kita tak boleh kata yadani haqiqatan. Sifat tu memang sifat hakiki kerana Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Mu'tazilah yang menafikan sifat. Kita isbatkan sifat pada Allah. Ada sifat yadain, ada sifat yad, tapi maksud yad tu apa? Maksud dia al-jawad wal ata, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Penuhi syarat tak? Penuhi. Pertama, takwil ketika perlu, supaya ayat Al-Quran ini saling selari dan tidak bercanggahan. Yad Allah, tangan Allah,
selari dengan ayat laisa kamitslihi syai', selari dengan akal, Tuhan tak sama dengan makhluk. Takwil pula mestilah bertepatan dengan al-ma'rufi fil lughah, mestilah kena ikut kaedah bahasa Arab. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah antara ulama yang mengikuti kaedah takwil yang betul. Dan Imam Al-Ghazali ada karang sebuah kitab yang berjudul Qanunut Ta'wil, peraturan takwil. Bukannya takwil sembrono. Ulama Islam, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil, betul mentakwil, tetapi mengikut kaedah yang kita sebutkan ini. Ada kaedah, ada disiplin, bukan takwil sembrono. Ikut kaedah ihtimal dan rujukan bahasa Arab. Dan ketiga, tujuannya adalah untuk mengamalkan teks agama, bertujuan untuk mengamalkan teks agama dan dalil akli agar saling selari dan konsisten. Kita lihat pula satu lagi yang terakhir daripada Syekhul Islam juga dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa. Dalam mentafsirkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami iaitu Tuhan lebih dekat dengan dia, dengan manusia ini daripada urat tengkuk dia, urat di leher dia. Adakah Allah Ta'ala itu dekat secara hakiki di urat leher? Kalau kita ikut kaedah hakiki ni, ma'iyah hakikiyah, bukan. Kata Ibn Taymiyah, dekat ni apa? Huwa qurbu dhawatil malaikah. Yang dekat leher manusia ni bukan Allah. Bukan Allah. Ni Tuhan kata wa nahnu ni. Memanglah Tuhan kata wa nahnu, tetapi kita kena selarikan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan kita kena tengok penggunaan bahasa Arab, dan kita kena tengok konteks ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maksud dia bukan Allah yang ada dekat leher itu secara hakiki, kan? Maksud dia qurbu dhawatil malaikah, malaikat, kan? Jadi ditakdirkan perkataan malaikat. Wa nahnu maksudnya malaikat, zat malaikat itu yang ada di leher, yang dekat, lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu. Dan wa qurbu ilmillah, dan dekat ilmu Allah. Jadi ma'iyah itu bukan ma'iyah hakikiyah, ma'iyah ilmiyah. Tuhan bersama kita, iaitu bersama ilmu. Itu takwil, itu satu bentuk takwil, dan takwilan ini juga digunakan oleh ramai lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Idh yatalaqal mutalaqiyan, apabila dua orang bertemu, kami lebih dekat dengan dia dari urat leher dia. Fahadha kulluhu khabarun anil malaikah. Ini semua dekat malaikat, cerita tentang malaikat, bukan bahasa Allah. Kalau ikut kaedahnya mestilah Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penggunaan nahnu itu untuk ta'zim, penggunaan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kami itu Allah lah maksud dia. Tapi dalam ayat ini kita tak boleh kata Tuhan dekat urat leher kita, kerana itu bercanggah dengan akal, bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi perlu ditakwilkan takwil yang bertepatan dengan bahasa Arab, takwil yang tidak jauh, takwil yang diterima dalam uslub bahasa Arab. Dan sesiapa yang kata bahawasanya, kata Ibn Taymiyah lagi, bahawasanya yang dekat urat leher itu adalah zat Allah Ta'ala, fahadha fi ghayatid dha'f, maka ini sangat-sangat lemah. Jadi ini adalah satu contoh takwil yang muttafaq alaih. Sama ada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan aliran yang lain, mereka mentakwilkan juga ayat ini. Seperti kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam Asasut Taqdis, Imam Fakhrul Razi mengatakan setiap firaq tidak terlepas daripada takwil. Setiap firaq Islam mesti ada takwil. Tinggal lagi sama ada takwil dia itu bertepatan dengan kaedah ataupun tidak bertepatan dengan kaedah. Takwilan Ahlussunnah wal Jamaah bertepatan dengan kaedah, manakala takwil batiniyah adalah takwil yang sembrono, takwil yang jauh daripada bahasa Arab, dan takwil yang bertujuan untuk membatalkan agama dan syariat. Jadi kita sambung lagi. Kita tengok takwilan golongan batiniyah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Fadail Batiniyah ini. Mereka kata neraka ni apa? Neraka ni bukan neraka sakit, neraka masuk api neraka, bukan macam tu. Itu fahaman neraka orang zahir, orang kulit, kan? Neraka ni maksud dia taklif, kan? Al-awamir allati hiya min at-takalif fa innaha muwazzafatun 'ala al-juhal. Suruhan-suruhan, taklifan-taklifan ni kepada orang zahir je. Jadi mereka yang terbeban dengan taklif, terbeban dengan semayang, terbeban dengan haji, yang kena buat, yang rasa ada banyak kewajipan atas diri mereka ni orang yang belum kenal diri, kan? Mereka ni belum dapat ilmu batin, kan? Jadi mereka tu dalam neraka lah. Sekarang ni mereka dalam neraka lah.
mereka tak dapat ilmu batin ni, mereka sekarang dalam neraka lah. Dan kita yang ada ilmu batin ni, kita ada ilmu syurga. Famadamu mustamirina 'alaiha fahum mu'adzabun. Selagi mana mereka dalam keadaan itu, geng-geng kulit, geng-geng tak faham ilmu kebatinan, mereka tu sekarang dalam azab. Dalam dunia lagi dah dapat azab. Macam kenal kan ayat ni. Okay. فَإِذَا نَالُوا عِلْمَ الْبَاطِنِ, apabila mereka dapat ilmu kebatinan, dapat faham erti sebenar daripada agama, daripada teks Quran, وُضِعَتْ عَنْهُمُ الْأَغْلَالِ وُضِعَتْ عَنْهُمْ أَغْلَالُ التَّكَالِيفِ وَسَعِدُوا بِالْخَلَاصِ عَنْهَا. Bila mereka dah dapat ilmu batin, lepaslah daripada neraka, masuklah syurga. وَأَخَذُوا يَأْوِلُونَ كُلَّ لَفْظٍ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Mereka takwil semua benda. Anharin apa ni? Maka mereka mengatakan sungai daripada susu dalam Quran. Susu ni apa? Susu ni ilmu batin. Madu apa? Asal. Asalin musaffa. Madu ni ilmu batin, yang dapat ilmu batin. Taufan. Amal mu'jizat faqad awwalu jami'aha. Mereka dah takwil semua mu'jizat. Apa mereka kata? At-tufan, taufan yang melanda umat Nabi Nuh tu, maknahu tufanul ilm ughriqa bihil mutamassikuna bis sunnah. Taufan yang ditimpa ke atas umat Nabi Nuh itu adalah taufan ilmu, bukan taufan banjir ni, bukan. Ini faham budak-budak. Faham ahli makrifat tertinggi yang dapat daripada wali, dapat daripada Imam Maksum. Maksud taufan ni apa? Maksud taufan ni adalah taufan ilmu yang berkicamuk, ilmu zahir. Ilmu zahir ni, siapa yang ilmu zahir? Ughriqa bihil mutamassikuna bis sunnah. Orang zahir lah, geng-geng yang ikut sunnah ni, geng-geng zahir ni, mereka ni ilmu mereka dalam taufan. Mereka sedang tenggelam sekarang dalam taufan ilmu zahir doang ni. Tapi kita geng-geng batiniah ni kan, kita geng-geng yang ada ilmu batin, yang faham maksud sebenar daripada ayat Quran ni, kita dalam bahtera Nabi Nuh. Apa maksud bahtera? Was-safinatu hirzuhu alladhi tahassana bihi man istajaba li da'wati. Siapa yang menyahut seruan batini ni, kepala-kepala batini ni, siapa yang bai'ah dengan batini ni, maka mereka sekarang berada dalam perlindungan. Mereka dalam safinah. Siapa yang join batini, mereka dalam bahtera Nabi Nuh. Siapa yang tak join batini, golongan yang ikut sunnah ni, mereka sekarang tenggelam dalam taufan ilmu doang, ilmu zahir doang ni kan? Ilmu yang tak mengenal Allah, kata mereka lah kan? Api Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Bukan api besar, api panas tu, bukan. Apa dia? Ghadabu Namrud. Ibaratan an ghadabi Namrud. Api tu maksudnya kemarahan Namrud. Ini tak ikut kaedah. Padahal kita baca Quran, Tuhan kata Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Apilah, hakikilah. Kita faham hakikilah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ikut kaedah. Tapi batiniah kata la anin naril haqiqiyah. Bukan api yang menyala yang kamu faham tu, bukan. Na'udzubillah. Ini beza golongan batiniah dan ahli sunnah wal jamaah dan ahli Islam secara umum. Dan Imam Ghazali sebut lagi takwil mereka ni lah. Mungkin boleh baca sendiri. Takwil mereka ni yang semuanya tidak mengikut takwilan ahli sunnah wal jamaah, bercanggah dengan kaedah. Tasbihul jibal, tasbihnya bukit-bukit kan. Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna. Gunung-gunung, bukit-bukit kan, apabila ada Nabi Daud, mereka akan bertasbih. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Maksudnya ya, bukit tu bertasbih, kata ahli sunnah wal jamaah. Tapi batiniah kata bukan maksud bukit tasbih, maksud dia rijal, tokoh-tokoh, orang-orang hebat, jago-jago batiniah kan. Orang-orang hebat ni, mereka itulah yang bertasbih. Mana bukit bertasbih? Nampak? Takwil lagi. Jin, dalam Quran mereka baca jin, mereka kata jin ni geng batini lah, kami lah jin kan. Al-jinnul ladhi malakahum Sulaiman bin Daud kan. Jin ni siapa? Jin ni batiniyatu dhalika zaman. Dalam Quran yang Tuhan sebut jin, kisah jin dengan Nabi Sulaiman, jin tu maksudnya geng-geng kita lah, salaf kita lah, geng-geng batiniyah lah. Syaitan pula siapa? Syaitan ni zahiriyah, buat-buat kulit ni lah kan. Ustaz ni lah kan. Alladzina kullifu bil a'mali syaqqah. Ni geng-geng zahir
Kami geng batin, kami jin, kamu syaitan. Yang ni paling teruk. Na'udzubillah min dzalik. Isa, kan kita kata Isa tak ada ayah kan. Isa, kita kata ahli zahir ni kata Isa tak ada ayah. Macam Tuhan kata, macam akidah ahli sunnah, macam akidah Islam, Nabi Isa tidak ada ayah. Tapi mereka kata Isa lahu abun min haitsu zahir. Nabi Isa sebenarnya ada ayah. Habis tu yang tak ada ayah tu maksud dia apa dalam Quran, dalam hadis yang kata Nabi tak ada ayah? Nabi Isa tak ada ayah. Tak ada ayah tu maksud dia wa innama arada bil ab al imam. Yani Nabi Isa tak ada imam, ayah dia ada. Na'udzubillah. Ada kufur. Idh lam yakun lahu imam. Dia kata Nabi Isa tak ada imam. Itu maksud Nabi Isa tak ada ayah. Bal istafada al ilma min Allah bighairi wasitah. Nabi Isa dia terus dapat ilmu dari Allah. Dia tak ada imam. Itu maksud dia tak ada ayah, dia tak ada imam. Tapi dari segi zahir hakikatnya Nabi Isa ada ayah tak? Ada, kata batinnya. Wa za'amu la'anahumullah. Na'am, la'natullah alaihim. Mereka kata anna abahu Yusuf an-Najjar. Ayah kepada Nabi Isa ni adalah Yusuf an-Najjar. Okay? Na'udzubillah min dzalik, kufur. Dan golongan batiniyah ni adalah tingkatan-tingkatan dia banyaklah kan. Ada yang sampai tahap macam ni, ada yang tahap longgar, ada yang tahap ekstrim, ada yang dah jadi pepejal kan, ada yang dah tingkat-tingkat tertinggi kan. Ini yang paling dahsyat lah ni. Memang menterbalik habiskan syariat. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bukan hidupkan orang mati yang kita faham, bukan secara zahir, bukan secara hakiki. Nabi Isa menghidupkan orang mati, maksudnya Nabi Isa al-ihya'u bihayatil ilm, menghidupkan dengan ilmu batin. Menghidupkan mereka daripada mautil jahil bil batin. Mereka, orang yang jahil adalah orang yang mati. Orang yang jahil dengan ilmu kebatinan ni mereka mati. Tapi Nabi Isa hidupkan mereka dengan ilmu kebatinan, bukan hidup daripada mati. Auzubillah. Iblis wa Adam. Iblis dengan Adam ni apa? Ibaratun an Abi Bakrin wa Ali. Adalah ibarat daripada Abu Bakar dan Ali. Siapa Abu Bakar, siapa Ali? Iblis ni Abu Bakar, Adam tu Ali. Na'udzubillah. Idh umira Abu Bakrin bisujudi li Ali. Kerana Abu Bakar yang dikata iblis ni, disuruh sujud kepada Ali Adam. Haula wala quwwata illa billah. Dajjal, siapa Dajjal? Dajjal ni Abu Bakar. Ini memang Syiah lah. Dajjal ni siapa? Dajjal ni Abu Bakar. Ini memang Syiah lah. Hadha, kata Imam Al-Ghazali, min hadhayanihim fi ta'wilat. Ini adalah kegilaan, kebodohan, kemerengan mereka dalam takwil. Masuk takwil yang merepek-repek. Saya sebutkan takwilan mereka dalam kitab saya ini. Hakainaha liyudhaka minha, supaya kamu ketawakan sajalah. Jangan ambil serius kan, ataupun jangan sampai terpengaruh. Saya saja je ni buat hiburan. Na'udzubillahi min sar'atil ghafili wa kabwatil jahil. Kita memohon jauh daripada Allah, daripada kegilaan dan kebodohan dan kesalahan orang jahil. Walasna nasluku fi raddi alaihim illa bimasalika thalath. Kita nak rad golongan ni ada 3 cara je. Pertama, kita ibtal, pembatalan. Kita batalkan argumen mereka. Yang kedua, mu'aradah. Kita pusing meja, kita guna kaedah yang sama, kita bidas mereka. Yang ketiga, tahqiqun. Tahqiq yakni kita sebutkan pendapat yang benar. Al-ibtal. Yang pertama, al-ibtal, kita membatalkan mereka. Macam mana membatalkan mereka ni? Kita tengok sini teruslah, supaya senang tengok carta ni. Dari mana kamu dapat Dajjal ni Abu Bakar? Dari mana kamu dapat bukit tu, bukit bertasbih tu, maksudnya rijal, tokoh-tokoh kamu yang bertasbih. Okey, bukit yang bertasbih, kamu kata rijal, orang, lelaki ataupun jago-jago yang bertasbih. Okey, mana kamu dapat maksud bukit tu adalah jago yang bertasbih? Kalau kamu kata akal, maka kamu dah sanggah diri kamu sendiri. Kerana kamu tolak akal, kamu dah kata tak boleh fikir. Kena benda macam ni kena ambil daripada imam. Ambil daripada imam. Jadi akal tak boleh lah. Kalau kamu kata kamu ambil takwil bukit kepada jago, kepada tokoh-tokoh kamu itu,
ambil takwil lain tu daripada Imam Maksum, saya nak tanya lah, kata Imam Ghazali kan, bukit yang kamu takwilkan kepada tokoh itu, perkataan tokoh itu, adakah perkataan itu sudah zahir ataupun itu masih lagi batin kan? Adakah perkataan itu sudah zahir ataupun masih lagi batin? Adakah perkataan tokoh, perkataan rijal itu ada takwil yang lain? Kalau kamu kata sudah zahir, kalau kamu kata maksud bukit itu adalah rijal, itu sudah zahir, itulah maksud dia kan? Apa beza bukit itu, apa beza rijal, apa beza tokoh itu dengan bukit? Dua-dua zahir. Kenapa kamu double standard? Kalau kamu kata dekat peringkat sini sudah zahir, kenapa daripada peringkat awal lagi kamu tak kata zahir? Kenapa kamu tak kata saja bukit itu yang bertasbih? Kamu nak takwil juga rijal yang bertasbih kan? Sedangkan jibal pun zahir juga. Kenapa kamu nak pergi kepada rijal? Sebab imam kamu kata. Okey, tak apa. Okay, imam kamu kata okey, mana kamu tahu imam kamu, apa yang imam kamu cakap tu tak ada maksud lain? Boleh jadi rijal tu maksud dia lain, ada maksud batin yang peringkat kedua pula kan? Yang itu baru maksud sebenar. Yang kamu kata sekarang ni bukan maksud sebenar lagi. Kamu sekarang berada di kulit lapisan kedua kan? Kamu sekarang ahli zahir, tapi zahir peringkat kedua kan? Padahal ada lagi maksud batin lagi. Mungkin maksud tokoh itu adalah cahaya kan? Cahaya yang bertasbih. Kaitkan je, kita sebut je. Okey, cahaya tu ada batin lagi tak? Sampailah infinity, sampailah di penat. Kita buat lagi, kita pecah-pecah lagi, pecah dua, batin dia pecah dua, batin pecah dua, sampailah dia kata ada zahir. Kalau dia kata itulah maksud dia yang benar, maksud dia yang zahir, kita patah balik ke atas. Apa beza maksud itu dengan yang awal tadi? Dengan bukit pun zahir. Kita tengok. Kalau kamu kata kamu ambil daripada nazar akal, fahuwa indakum batil. Kamu sini dah kata tak boleh fikir, jadi dah salah lah sini. Kalau kamu kata kamu ambil daripada Imam Maksum kan, perkataan Imam Maksum kamu tu, perkataan imam kamu tu tidaklah lebih sarih, tidaklah lebih jelas daripada perkataan yang kamu takwilkan tu kan? Perkataan jibal tu pun zahir, perkataan rijal pun zahir. Kenapa kamu nak takwil jibal tu kepada rijal? Kenapa kamu nak takwil bukit tu kepada orang? Bukit-bukit lah. Tak ada keperluan untuk takwil dalam situasi ni. Fala'alla muradahu, boleh jadi maksud imam kamu ni, bila imam kamu kata bukit tu maksud dia orang, bukit tu maksud dia tokoh, boleh jadi tokoh tu maksud dia amrun akhar, boleh jadi benda lain. Kan kamu kan geng-geng batin, boleh jadi batin yang kamu maksudkan itu ada batin lagi, asyaddu butunan, yang lebih batin minal batin alladhi dzakartumuh, daripada batin lapisan pertama ni. Walakinnahu jawaza zahira bidarajah, tapi kamu takwil ni baru selapis, baru satu darjat, baru satu lapis. Boleh jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-10 tu barulah maksud batin yang sebenar. Boleh jadi. Faza'ama anna al-murada bil jibal ar-rijal, mereka kata bukit yang bertasbih itu adalah orang yang bertasbih. Kita tanya dia balik, famal muradu bir rijal, apakah maksud rijal, apakah maksud orang? Boleh jadi orang tu maksud dia lain. Wal muradu bisyayatini ahlu zahir, fama ahlu zahir. Kamu kata syaitan dalam Quran ni, kamu kata jin tu batini, kamu kata syaitan ni ahli zahir kan? Okay, kami nak tanyalah, apa maksud ahli zahir? Apa lapisan kedua, lapisan ketiga? Kita pergi lagi, kita paksa dia. Kamu kata susu tu ilmu batin, apa maksud ilmu? Kita pergi lagi. Dan kita kata dekat dia, rijal ni pun maksud zahir, jibal pun maksud zahir, bukit pun maksud yang zahir, orang pun maksud yang zahir. Kenapa kamu double standard kan? In kunta naziran bil ainil awra'i ila ahadil janibain, kalau kamu hanya nampak sebelah mata je, kamu hanya nampak maksud zahir tu adalah rijal, tapi yang jibal kamu tak nampak, fa antal muradu idzan bid dajjal, kau ni sebenarnya dajjal wahai batini. Engkau double standard, engkau yang ada satu mata, engkau tengok sebelah aja. Engkau kata apa yang syekh kamu kata, apa yang imam kamu kata, itulah maksud dia, itulah maksud yang batin, itulah maksud yang sarih, yang jelas daripada perkataan jibal. Kamu sebenarnya dajjal kerana perkataan jibal itu sendiri sudah sarih, sudah jelas.
Kenapa kamu nak takwil jibal tu kepada rijal? Dan kamu kata rijal tu sarih. Jibal tu pun sarih, bukit tu dah sarih. Fa innar rijal zahir. Kamu kata rijal tu zahir. Wa amaita bil ainil ukhra an-nazirah ila al-jibal. Dan kamu membutakan mata kamu yang satu lagi kepada bukit. Bukit pun zahir. Wa innaha aidan zahir. Fa in qulta, kalau kamu kata wahai batini, tak boleh perkataan jibal itu boleh dimaksudkan dengan rijal. Kami jawab, dan perkataan rijal itu pun boleh dimaksudkan dengan yang lain. Boleh dimaksudkan dengan tukang jahit, boleh dimaksudkan dengan perkara-perkara di bintang, cakrawala, kan? Jadi yang bertasbih itu bukan orang, tapi tukang jahit ataupun perkara-perkara falak, perkara-perkara cakrawala. Kita boleh go on sampai infinity, sampai dia penat. Wa idza nazala tasbihul jibali ala tasbihir rijal. Kalaulah bukit yang bertasbih itu kamu kaitkan dengan orang yang bertasbih, falyanzil ma'na rijal fi qawlihi ta'ala. Kalau bukit itu kamu kata maksud dia orang, okey, maka ayat ini yang menyebutkan pasal orang, kamu kena kaitkan dengan bukit. Tuhan kata rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang berniaga dan perniagaan mereka tidak melalaikan mereka. Jadi perkataan orang dekat sini tukarlah dengan perkataan jibal. Maksud dekat sini, mengikut kaedah kamu, bukit-bukit yang berniaga dan perniagaan mereka itu tidak melalaikan mereka daripada zikir. Boleh ke macam tu? Kalau ayat bukit bertasbih, kamu kata orang bertasbih, jadi ayat dekat sini, orang yang berniaga dan perniagaan itu tidak melalaikan mereka daripada zikir. Maksud dia bukit yang berzikir, bukit yang berniaga dan perniagaan itu tidak melalaikan bukit daripada zikir. Boleh juga, janganlah double standard. Kalau ayat bukit kamu kata orang, jadi ayat orang pun kamu tukarlah kepada bukit, barulah adil, baru konsisten. Fa innal munasabata qa'imatun minal janibain, barulah konsisten. Thumma idza nazala al-jibalu 'ala ar-rijal wa nazala ar-rijalu aidan 'ala ghairihi amkana tanzilu dhalika al-batin ath-thalith 'ala ar-rabi' wa tasalsal ila haddin yubtilu at-tafahum at-tafhim. Kita kata kat dia, kalau kita dah pergi lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima, lapisan keenam sampai infinity, sampai tasalsul, sampai dah tasalsul, tak ada hujung, maka tak boleh cakap lah, kita dah tak boleh communicate. Yubtilu at-tafahum at-tafhim, tak boleh communicate. Itulah juga yang kamu buat dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jadikan ayat Allah Ta'ala tu tak boleh difahami, kerana semuanya nak takwil. Jadi ini adalah satu ilzam. Kita gunakan, kita batalkan musuh punya kenyataan dengan menggunakan kaedah dia sendiri untuk menunjukkan batilnya pegangan mereka. Mereka kata perkataan yang dah jelas tu boleh takwil, kita kata yang dah takwil tu pun boleh takwil lagi. Jadi kalau semua benda nak takwil sampai tak ada penghujung, maka tak boleh nak berbicara lah kita. Bila kita bercakap, kita akan faham benda lain, kita akan takwil benda lain. Jadi Quran pun tak boleh kita faham lah macam tu. Okey, kita tengok kitab tafsir daripada Imam Al-Maturidi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab beliau Ta'wilat Ahli Sunnah, Ta'wilan Ahli Sunnah, pada ayat wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbih, kami memudahkan kepada Daud ini alam dan bukit-bukit bertasbih dengan Daud. Apakah maksud bukit bertasbih itu? Thumma yahtamilu ataupun thumma yuhtamalu an yakuna tasbihul jibal ha huna wat tayr tasbihu khilqah. Ada kemungkinan, kan, Imam Maturidi kata yang dimaksudkan dengan bukit dan burung bertasbih ini bukanlah bertasbih hakiki, tapi maksud dia tasbih khilqah, penciptaan dia sendiri tu, kan, menunjukkan kepada tasbih. Kejadian dia itu menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu law kana tasbih khilqah, tapi kata Imam Maturidi, kalaulah tasbih itu bukan tasbih hakiki, tasbih itu hanya tasbih khilqah, apa bezanya dengan benda lain? Kenapa Tuhan sebut jibal yusabbih kat sini? Kan? Tuhan sebut ni untuk keistimewaan lah, ada benda lain lah. Waqad dzakara yusabbihna ma'a Daud liyu'lam anna Allah ja'ala li hadhihi al-ashya' tasbihan yusabbihna Allah wa yadhkuruna. Difahami daripada ayat ini yang sebaik-baiknya
hakiki. Difahami daripada ayat ini hakiki. Walaupun nama kitab ni takwilat, walaupun Imam Maturidi pada ayat-ayat lain ada takwil, tapi dalam ayat ini dia ikut kaedah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Bukit bertasbih, ya bukit bertasbih hakiki. Kerana apa? Kerana ada qarinah lain, kerana ada dalil-dalil lain yang menunjukkan perkara itu memang harus berlaku. Diriwayatkan macam mana batu-batu bertasbih di tangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku, dan sahabat dengar. Wa annahu akhadha kadza fa sallama alaihi. Nabi Muhammad pernah pegang batu dan batu tu ucap salam kepada Nabi. Wa amthalu hadza kathir, dan benda macam ni banyak berlaku. Ada pokok yang menangis, tunggul pokok, Nabi tinggalkan dia, Nabi tak khutbah, Nabi tak bersandar dekat batang pokok tu, pokok tu menangis, sahabat semua dengar, benda berlaku hakiki. Idzan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Kalau batu boleh bertasbih, batu boleh bagi salam kat Nabi, bukit bertasbih, kenapa tak boleh kita bertanggung atas hakiki? Maka kata Imam Maturidi, wa dzalika kullu ayatun li rusulillahi ala risalati. Maka kata Imam Maturidi, wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihan, bukit ini bertasbih ala zahiri haqiqatan. Jadi ulama ahli sunnah tak takwil semua benda macam batiniyah. Kedua, pusing meja. Kita guna kaedah yang sama, kita bidas golongan batiniyah ni. Kalau kamu boleh takwil tanpa kaedah, aku pun nak takwil guna kaedah juga. Aku pun nak takwil tanpa kaedah juga, mesti aku takwil, kata Imam Ghazali. Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Maksud dia akal tak masuk otak yang percaya kepada Imam Maksum. Macam korang ni lah, malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Maksud dia akal tak masuk dalam otak yang percaya pada Imam Maksum, macam korang ni. Hadis ni maksudnya korang, ini ilzam saja, ilzam saja, ilzam al-khusum. Ini kaedah dalam berjidal. Dan Nabi kata, kalaulah ada anjing itu minum dalam bekas kamu, maka basuhlah bekas itu 7 kali dan 1 kali dengan tanah. Maksud dia, kalaulah seorang batini itu kahwin dengan anak kamu, ini nak hina batini lah. Kalau seorang batini kahwin dengan anak perempuan kamu, maka kamu basuhlah dia, cucilah dia daripada kekotoran ilmu dia tu, dengan air ilmu yang suci dan air amalan. Selepas kamu curahkan dia dengan tanah kehinaan. Sekali dengan tanah kan. Jadi kita bagi kat batin itu sekali tanah kehinaan, lepas tu kita cuci dia dengan ilmu-ilmu supaya bersih diri daripada akidah batinnya. Jadi kalau nak guna kaedah kamu, kami pun boleh takwil. Kami boleh counter kepada kamu, dan kamu akan lebih sakit kalau kena kami punya takwilan, kata Imam Al-Ghazali. Wal maqsudu min dhikri hadzal qadri mu'aradat al-fasid bil fasid. Tujuan kami hanya untuk menyanggah kebatilan dengan kebatilan. Ilzamul khusum, untuk mengilzamkan dia. Kita guna kaedah dia untuk menyantas kaedah dia. Kita boleh cakap, malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Maksud dia akal tak masuk otak yang percayakan Imam Maksum. Akal dengan malaikat, kalau dia kata tak ada kaitan pun akal dengan malaikat, kita kata ada. Malaikat ni perkara yang jisim yang latif, akal pun jisim yang latif. Rumah, otak pun rumah kepada ilmu, rumah kepada ini. Patung ni macam Imam Maksum kamu lah, dia maksum tapi dia tak ada mukjizat. Patung macam juga, dia patung tapi dia tak ada roh. Patung ni Imam Maksum kamu lah. Imam Maksum kamu ni dia maksum tapi dia tak ada mukjizat, dia macam patung. Jadi hadis ni nak mengeji kamu. Akal memang tak masuk dekat otak yang percaya kepada Imam Maksum. Ini Imam Ghazali guna kaedah mereka dan justify guna kaedah akliyah pula, kasih mereka selok, kasih mereka sakit dan mereka penat dan mereka geram. Tahqiq, al-maslak al-thalith at-tahqiq. Okey, makna batin yang kamu dapat ni, ini kesimpulan dia lah. Makna batin yang kamu dapat ni, makna tu sebenarnya kena sembunyi ke kena sebar? Kalau kamu kata makna tu kena sembunyi, kenapa kamu sebar kan? Dan kenapa tersebar hari ni? Kenapa banyak buat live? Kenapa banyak ada dalam grup-grup kan? Kenapa kamu punya doktrin ni tersebar ke orang ramai? Apa orang ramai tahu ni? Kalau kamu kata makna batin tu kena sebar, kan? Kenapa Nabi tak sebut? Kan? Jadi dia jawab mana-mana pun tak kena. Kalau dia jawab ilmu batin ni, maksud batin ni kena sembunyi,
Kita jawab balik, kenapa tersebar? Kenapa kamu sebar? Dan kenapa sekarang ni ilmu ni tersebar? Ada buku, ada kedai jual, kan? Ada pengikut, ada mazhab, ada tempat, ada rumah, ada syarikat lagi, kan? Kalau kamu kata kena sebar, kenapa Nabi tak sebut? Kenapa kita tak jumpa pun Nabi sebut, Ahlul Bait sebut tak ada pun? Dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang saya tak ada pun. Dan teks-teks agama dalam Quran, Tuhan sebut banyak kali sifat syurga, banyak kali sifat neraka, banyak kali Tuhan sebut tentang syurga, tentang neraka, tentang banyak perkara Tuhan sebut banyak kali, kan? Dan pengulangan ini seperti api neraka yang sakit, api neraka yang kekal abadi, kekal abadi, kekal abadi. Pengulangan Tuhan ini menunjukkan Tuhan memaksudkan yang itu, kan? Kenapa kamu takwil? Dan diulangi lagi, dan ada ayat yang Tuhan letak dengan qasam, Tuhan letak dengan penyumpahan, Tuhan bersumpah. Kenapa benda tu kamu takwil juga? Okay? Ini persoalan-persoalan Imam Al-Ghazali bawa kepada mereka untuk menafikan bahawasanya ada makna batin yang disembunyikan oleh syariat. Jadi ini kesimpulan dia lah daripada muka surat 62 dan 63. Makna batin ni, kan, sebenarnya kena sebar ke kena sembunyi? Kalau kamu kata kena sebar, kenapa kita tak jumpa Nabi sebar? Kalau betul kena sebar, Nabi awal lagi dah sebar, sahabat awal lagi dah sebar, tapi kita tak jumpa pun. Dan kita nampak Nabi cakap macam tu lah, Tuhan cakap macam tu lah, sahabat faham macam tu lah, kan? Okey, kalau kamu kata makna tu kena sembunyi, kita tanya balik, kenapa kamu sebarkan? Dan kenapa sekarang di depan kita ni syahid, bukti, nampak depan mata kepala kita ni, kita dengar memang tersebar, kan? Dia orang jawab, memang boleh sebar, tapi Nabi sebar kepada wasi je, Nabi sebar kepada Ali je, kan? Nabi tak sebar kepada orang awam, Nabi sebar kepada orang khas. Ini mereka akan jawab macam ni, kan? Nabi hanya beritahu kepada rahsia kepada orang-orang tertentu je. Baik, kalau Nabi bagi tahu rahsia kepada wasi, atau Nabi bagi tahu rahsia kepada orang-orang tertentu saja, kan? Kenapa masih lagi tersebar kepada orang awam, kan? Penyebaran kepada orang awam ni sama ada orang-orang yang dalam senarai maksum ni sebenarnya memang tak maksum, mereka ni khianat, kan? Dalam senarai Imam Maksum kamu sampai Ali sampai Nabi tu, ada dalam silsilah kamu tu pengkhianat yang memang tak maksum, yang bila dah dapat rahsia mereka sebarkan. Jadi bercanggah lah sifat maksum mereka tu, mereka ni memang penipu lah sebenarnya. Ataupun kenapa masih lagi tersebar walaupun kamu kata hanya penyebaran kepada orang-orang khas, tapi masih lagi tersebar? Kamu akan jawab bahawasanya Imam Ali ataupun imam-imam maksum dalam rantaian tu, mereka bukanlah sebar kepada orang-orang tertentu. Mereka sebar, mereka nilai orang tu, mereka tengok, mereka periksa, mereka test dengan firasat, kan? Mereka fikir, mereka tentukan dengan akal fikiran mereka, orang ni bagus, dia takkan ingkar janji, dia mesti berpegang dengan janji, berpegang dengan al-ahd, dia tidak akan naqdul ahd, dia akan janji, orang ni memang akan penuhi janji. Okey, orang yang kamu dah nilai yang dia tidak akan sebarkan ilmu ni, dan dia telah berjanji untuk tidak akan sebarkan ilmu ni, kan? Ini bermaksud bahawasanya imam kamu ni guna akal, kan? Dia tidak ambil daripada imam, sebab dia guna akal juga, dia nilai orang ni, dia buat penilaian dan dia fikir orang ni tidak akan mengingkari janji. Maka kamu dah berlawanan dengan akidah kamu sendiri yang kata tak boleh fikir. Imam-imam kamu sendiri fikir, sepatutnya kamu kena fikir juga lah, kan? Jadi apa pun yang mereka jawab, mereka akan berada dalam masalah. Kalau mereka kata makna batin kena sebar, kita kata kenapa Nabi tak sebar? Kalau dia kata makna batin tu kena sembunyi, kita jawab kenapa tersebar sekarang ni, kan? Mereka kata tersebar, sebenarnya Nabi sebar. Nabi sebar kepada orang tertentu, kepada wasi, kepada Ali. Okey, wasi ni mereka hanya bagi kepada orang maksum ke? Kalau mereka hanya bagi kepada orang maksum, maka orang maksum ni dah tak maksum, mereka khianat, sebab ilmu ni dah tersebar pun. Kalau kamu kata mereka sebenarnya nilai seseorang, mereka sebarkan ilmu ni dengan menilai, mereka tengok orang ni baik, mereka ni orang boleh dipercayai, maknanya imam maksum kamu ni dia fikir, dia boleh fikir, dia bukan ikut imam. Jadi ajaran kamu ni bukan hanya ikut imam, ajaran kamu ni sebenarnya boleh fikir. Jadi bila kamu boleh fikir, maka terbatallah segala akidah kamu yang kamu kata dibina atas pengambilan daripada imam maksum. Jadi apa saja yang mereka jawab, semua akan salah.
Itulah kesimpulannya. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan, kan, kata Imam Al-Ghazali, wa na'lamu anna ma lam yastaghni anhu sahibu syara' fa nahnu la nastaghni an. Apa perkara yang Nabi buat, kita buat. Apa perkara yang Nabi perlu, kita perlu, kita ikut. Wala nankhadi' biqaulil hamqa. Dan kita tidak tertipu dengan kata-kata orang bodoh yang mengatakan bahawasanya hati kita ni sekiranya dipenuhi dengan ilmu batin, istaghnaina minal a'mali zahirah, maka tak perlu lagi amalan zahir. Dan bila hati kita dah kenal, bila hati kita dah bagus, amalan zahir ni dah tak ada apa-apa dah. Yang penting hati kita dah sampai maqam tinggi. Dan kita tolak pendapat ni. Bal nastahzi'u bihadzal qail. Kita akan hina, kita akan mengutuk sekutuk-kutuknya perkataan ini. Al-maghrur, orang yang tertipu ini. Wa naqulu lahu ya miskin, wahai orang yang kesian kamu ni. Wahai orang miskin, maksudnya kesian engkau ni, kan? Ata'taqidu anna nafsaka asfa wa azka min nafs Rasulillah? Apakah kamu sangka kamu lebih baik daripada Nabi? Nabi hati dia yang paling baik, tapi Nabi masih lagi terikat dengan amalan zahir. Nabi bangun malam sampai kakinya bengkak, kan? Atau adakah kamu kata bahawasanya Nabi ni yatanammasu bihi ala Aisyah? Adakah kamu kata Nabi ni tipu Aisyah? Nabi dakwah kepada Aisyah dengan ilmu, dengan agama, tapi Nabi maksudkan agama ni benda lain yang salah. Adakah Nabi menipu? Kan? Fa'ini ataqadtal awal. Kalau kamu kata bahawasanya amalan zahir tu tak perlu kalau hati dah bersih, fama ahmaqaka, alangkah bodohnya kau. Wala naziruka wala naziruka alai. Ini je kami nak cakap. Kalau kamu kata hati dah bersih tak payah sembahyang, fama ahmaqaka, betapa bodohnya kau. Wa ani ataqadta tsani, kalau kamu kata Nabi ni berbohong, Nabi ni berpura-pura depan Aisyah, depan cakap lain tapi maksud sebenar lain. Maksud sebenarnya Nabi beritahu kepada Ali je. Fama akfaraka wa ajhadak, betapa kufurnya, betapa beratnya akidah kamu ni. Kata Imam Al-Ghazali lagi, walasna nunaziruka alaih, kami tak nak mahu debat dengan kamu lagi. Lakinna naqul, tapi kami kata, idza akhadna bi aswa'il ahwal wa qasrat adillatu uqulina mathalan an darki dhalalika wa jahlika wa 'anil ihatati bi sidq Rasulillah. Kalau kami ni memang tak faham sangatlah, andai kata kami ni bodoh sangatlah nak faham akidah kamu ni, andai kata kami ni memang bengap sangatlah, tak boleh nak follow kamu punya ajaran ni, kan? Kami kata, fa inna nara bidaihi uqulana tuqdi bi anna al-khusrana fi zumrati Muhammad. Kalau kamu kata kami ni golongan yang rugi, golongan kulit, golongan syariat, katalah, tak kisahlah, yang penting kami ikut Nabi Muhammad. Kalau kamu kata kami rugi, kami ni ahli syariat, ahli kulit, tak ada isi, tak apalah, kami orang bodoh, kami memang isi, tapi isi dan bodoh kami ni adalah isi dan bodoh dan rugi, tetapi ikut Nabi Muhammad, fi zumrati Muhammad. Itu dah cukup lah. Kalau kami ni tak boleh jawab sangat kamu lah, kalau kami bodoh sangat lah, kan, tak boleh nak jawab kau punya syubhat ni, kan? Kamu kata kami ni orang kulit, kamu kata macam-macam lah, tak sampai maqam, tak kenal, belum berguru mursyid, macam-macam lah kamu cakap, kan? Cakap lah, tak apa, kami tak kisah, asalkan kami ikut Nabi, kata Imam Al-Ghazali. Wa muwafaqatihi wal qana'ata bihi bima radiyahu wa nafsihi. Cukup kami ikut Nabi, cukup. Kamu nak kata apa? Katalah. Kata Imam Al-Qani, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu ikut yang salaf, segala keburukan itu ikut bid'ah yang khalaf. Ikut orang bid'ah, orang kemudian. Itu adalah bait Imam Al-Qani, ulama Asy'ariyah yang sebut. Aula minal fawzi ma'aka ayuhal makhdhulul jahil. Kami rugi dengan ikut Nabi Muhammad ni lebih baik daripada kami menang dengan ikut engkau, wahai orang jahil, orang yang tertipu, wahai batini khabith. Balil ma'tuh, bahkan kamu ni orang yang nyanyuk, mukhabbal, bodoh, kan? Kata Imam Ghazali. Falyanzuril an al-munsif fi akhir hadha wa awwalih. Jadi orang yang munsif, orang yang adil, boleh baca perkataan saya ni dan dia boleh nilai, boleh tahu mana yang betul dan mana yang salah. Al-faslu tsani fi istidlalihim bil a'dad wal huruf. Pasal yang kedua pada menyatakan penghujahan mereka menggunakan nombor dan huruf. Ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada bab yang ketiga dan bab yang keempat, lebih tafsil, dan contoh-contohnya sudah dibawakan oleh ustaz yang membentang pada siri tersebut. Tapi
pada kali ini kita akan sebut poin yang penting dalam teks Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa mereka buat macam ni? Kenapa mereka main nombor, main huruf kan? Kerana Imam Ghazali kata orang yang lemas ni, dia akan pegang apa saja yang ada dekat dengan dia kan? Disebabkan golongan batiniyah ni memang lemas dengan kebodohan. Jadi apa yang mereka boleh ambil untuk buat hujah, mereka ambil lah. Dan tujuan Imam Al-Ghazali sebut fasal kedua ni adalah supaya kita bersyukur atas akidah Islam selepas kita tengok betapa bodohnya golongan batiniyah ni. Kata Imam Al-Ghazali, fal-ghariqu bi kulli shay'in yatamassak. Orang yang lemas ni mereka akan pegang apa benda je kan. Ada nombor, ada huruf, kita main nombor, main huruf lah. Kita guna nombor, guna huruf untuk kita tipu orang. Wa nahnu nadhkuru shay'an yasiran min liyashkura an-naziru fihi rabbah ala salamatil aql. Kami sebut sikit di sini supaya orang yang ada akal, orang yang boleh berfikir, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak jadi batini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ikut fahaman-fahaman yang menyeleweng ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Mereka kata dekat muka Nabi Adam ni, dekat muka anak Adam ni kan, ada 7 lubang. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 4, 2 lubang mata, 1 lubang mulut, 7 kan. Ada 7. Langit ada 7 lapis kan. Hari dalam seminggu ada 7. Jadi 7 ni apa maksud dia? Maksud dia durul a'immati yatimu bisab'ah. Senang. Ada ni 7, ni 7, ni 7. Jadi kitaran imam ni 7 kan. Senang macam tu. Ini dalil apa ni kan? 7 lubang, 7 langit, ada 7 hari seminggu. Jadi 7 lapisan dakwah Nabi. 7 pusingan imam-imam selepas Nabi. Ada 7 kan. Perkaitan kan. Ini semua lucu je kan. Lawak. Tapi mereka kata inilah ilmu rahsia. Inilah yang disebutkan oleh Ahmad Laksamana dalam Hakikat Insan. Boleh tengok wa za'amu anna at-taba'i arba'. Mereka kata elemen-elemen alam ni 4 kan. Tanah, air, angin, api kan. 4. Okey, ada 4. Musim setahun ada 4. Ada musim panas, ada musim bunga, ada musim luruh, ada musim sejuk. 4. Okey. Elemen ada 4, musim ada 4. Jadi hadza yadul 'ala al-usul al-arba'ah. Apa kaitan? Ini menunjukkan 4 usul akidah kami, iaitu sabiq dengan tali, dua Tuhan sabiq, Tuhan tali, Tuhan awal, Tuhan akhir, Tuhan kemudian. Natiq dan asas. Ini imam lah kan. Natiq ni yang bawa syariat baru, asas yang tak bawa syariat baru. Jadi 4, sabiq, tali, natiq, asas. Kan? Khabalik ni. Bodoh kan. Wa za'amu anna al-buruja 12. Burujnya bintang ni ada 12 kan. Jadi hujah pun ada 12. Wa rubbama istatharu min syaklil hayawanat dalalatin faqalu. Barangkali mereka akan bawa rupa haiwan dan mereka akan kata al-adamiyyu ala syakli hurufi Muhammad. Ini sebiji macam boleh tengok video CD ketiga, CD keempat. Kamu tengok huruf Muhammad, mim ha mim dal ni kan. Mim ha mim dal kan. Muhammad ni, mim ha mim dal ni, ra'suhu mithlu mim, kepala ni mim kan. Badan dia ha ni, 2 tangan dia yang terbuka ni mim. Fa inna ra'sahu mithlu mim, kepala dia fa inna ra'sahu mithlu mim, kepala dia seperti huruf mim. Wa yadahu mabsutatan kal ha, tangan dia ni terbuka, terletak seperti huruf ha. Wa ajzuhu kamim, huruf mim ni juga menunjuk kepada bahagian tengah manusia ni. Wa rijlahu kadal, seperti sebiji macam Ahmad Laksamana dalam Hakikat Insan. Imam Ghazali dah sebut awal lah. Wa bihadzal jinsi yatakallamuna ala syakli tuyur wal bahaim. Mereka gunalah burung, haiwan-haiwan dan golongan Qaramitah punya simbol pun macam tu. Simbol dia gambar singa dan mereka tulis huruf-huruf yang macam-macam. Mereka hanya sebut benda-benda yang tak ada kaitan pun.
Warubama ta'awwalu minal hurufi wa adadiha faqalu, barangkali mereka takwil menggunakan huruf dan nombor. Mereka kata, Nabi kata, aku disuruh untuk membunuh manusia sehinggalah mereka kata la ilaha illallah, sehinggalah mereka syahadah, sehinggalah mereka kenal maksud la ilaha illallah. Okey, apakah maksud la ilaha illallah tu wahai batini? Dia akan jawab, kita mengenal la ilaha illallah, maksud dia ni, maksud dia la ilaha illallah ni kita kenal ada 4 perkataan. La 1, ilah 2, illah 3, Allah 4. Kita kenal tu, kita kenal 4 perkataan. Wa sab'atu fusul wa hiya qita'i la ilaha illallah. Ada 4 potongan suara. La ilaha illallah 7, la 1, i 2, la 3, ha 4, il 5, la 6, Allah 7. La ilaha illallah 7. Kalau kamu nak kenal hakikat la ilaha illallah, ini dia 4 perkataan, 7 potongan suara, salah satu jawahir, 7 permata. Apa dia? Fa inna la huruf. La ni huruf je. Jadi kita tak payah kira lah sebagai permata. Yabqa ilah wa illa wallah. Jadi tinggal ilah, illah, Allah. 3 permata ni. So ada 3 permata. Ni silap 3 permata. Fa ya thalathatu jawahir wal jumlatu 12 harfah. Perkataan la ilaha illallah ni ada berapa huruf? Ada 12 huruf. La 2, alif, lam, ha 3, 5, illa 8, Allah 4 huruf. 8 tambah 4 12. Jadi la ilaha illallah ni 12 huruf. Wa za'amu anna al-kalimatil arba'i dalatun 'ala al-mudabbirin al-uluwin. Jadi perkataan yang 4 ni, la ilaha illallah, menunjukkan kepada sabiq, tali, natik, asas, macam tadi juga. Jadi kalau kamu nak kenal hakikat la ilaha illallah ni, kamu kenal ni. Dia 4 perkataan menunjukkan kepada 4 ni, 7 potongan suara menunjukkan kepada 7 ni, 3 permata menunjukkan kepada 3 ni, 12 huruf. Pelik-pelik. Al-Jawahirus Thalath, 3 permata ni menunjukkan kepada Jibril, Mikail, Israfil. Ngahut. Takwilan yang siapa pun boleh buat dan siapa boleh dakwa. Semua orang boleh dakwa, semua orang boleh buat, dan semua orang kata dia dah kenal. Dan orang lain tak kenal. 3 permata menunjukkan kepada tul wal ard wal umuq, panjang, lebar, tinggi, yang merupakan makna jisim, idh biha taral ajsam. Wal fusulu sab'ah, 4 potongan suara tadi, la ilaha illallah, menunjukkan kepada Nabi yang 7. Ada juga kan? Mesti kena ada 7 orang selepas Nabi tu, 7 imam selepas Nabi tu. Wa minal jismaniyati 'alal kawakibis sab'ah, 7 bintang. Nabi yang 7 dia kait-kaitkan benda yang tidak ada kaitan supaya nampak sakti, nampak misteri, nampak hikmah, nampak hebat. Begitulah mereka main-main dengan huruf, main-main dengan nombor. Dan kata Imam Al-Ghazali, ini semua minal hamaqat, ini semua kebodohan mereka. Tudhikul majanin, benda-benda ni hanya menggelakkan orang gila. Fadlan 'anil uqala, apatah lagi orang yang ada akal. Semua orang akan gelak je. Lucu. Wa nahika khizyan bi ta'ifatin hadha wa nahika khizyan bi ta'ifatin hadha manhaj istidlalihim. Cukuplah engkau nak pandang lekeh, pandang hina dengan satu golongan, satu puak yang manhaj istidlal dia macam ni punya teruk. Tak perlulah kita nak tertipu dengan golongan yang macam ni. Jadi orang yang main nombor, main huruf ni kan, macam mana kita nak jawab? Imam Ghazali gunakan uslub yang sama macam tadi juga. Mana kamu dapat nombor ni menunjukkan kepada makna ni? Daripada akal ke, daripada riwayat ke, daripada Imam Maksum? Kalau daripada akal, kamu kata tak boleh fikir. Kalau dari riwayat, tunjuklah mana riwayat, kami tak jumpa. Kalau kamu kata Imam Maksum, jelaskan kepada kami Imam Maksum yang mana, dari segi mana dia maksum? Siapa yang kata dia maksum? Berita mutawatir ke tak mutawatir? Betul ke mereka tu maksum dan tak salah? Dan jelaskan kepada kami bahawasanya mustahil mereka faham benda yang lain, mereka salah. Dan jelaskan kepada kami bahawasanya mereka tak menipu kamu. Boleh jadi imam ni, boleh jadi imam-imam maksum kamu ni, sebenarnya dia nampak kamu ni terlampau bodoh, Jadi dia nak tipu kamu je, Dia nak test kamu. Boleh jadi juga,
Mana kamu tahu semua ni? Fala'alla imamakumul ma'sum ra'a minal maslahati an yastahzi'a bi uqulikum wa yadhhak min adhqanikum. Boleh jadi imam maksum kamu tu nak kacau kamu je, nak buat lucu dengan kamu je, kan? Nak gelakkan kamu je. Fa'alqa ilaikum hadhihi turrahat. Jadi dia bagi tahu kamu lah, ada 7 lubang masuk 7 ni, ada 4 ni masuk 4 ni, ada 5 ni masuk 5 ni, kan? Izharan li ghayatil istilai alaikum wal isti'bad. Mereka buat macam ni kepada kamu, mereka memperbodohkan kamu ni hanya untuk menunjukkan bahawa mereka menguasai kamu, tu je, kan? Sebenarnya imam yang kamu kata maksum tu tak maksum pun, boleh jadi juga, kan? Sebabkan kamu tak boleh fikir, susah lah. Imam maksum kamu tu tak ada mukjizat, kan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW ni ada mukjizat yang menunjukkan kebenaran dia. Imam maksum kamu tu tak ada mukjizat. Dah macam mana kita nak tahu? Ini semua soalan-soalan yang kita lontarkan kepada dia supaya dia terdiam lah, supaya dia berfikir. Kita nak galakkan dia berfikir ya. Sebab daripada awal, daripada bab pertama, mereka punya tujuan ni sebenarnya batiniah ni adalah untuk menutup akal supaya tak fikir, supaya jangan fikir. Oleh itu, tujuan Imam Al-Ghazali bagikan soalan, ilzam macam-macam ni adalah supaya mereka mula berfikir. Apabila seseorang tu mula berfikir, maka dia akan jauh daripada kebodohan seperti ini. Dan kita guna kaedah yang sama. Ni pusing meja tadi, kaedah yang sama, kan? Kita guna nombor, kita tibai batiniah. Kan? Contoh, setiap yang wujud ni dia daripada 1 sampai 10, kan? Fahuwa minal wahidi ila al-asharati fama fawqaha la mahal. Setiap yang wujud ni mesti 1 sampai 10 ataupun lebih daripada 10. Okey. Oleh itu, apabila kamu nampak aja benda yang satu, maka itu adalah Muhammad. Itu menunjukkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu nampak 2, apa je yang kamu lihat 2 dalam dunia ni, itu menunjukkan kepada Abu Bakar dan Umar. Kan? Dia akan marah lah, sebab dia orang tak suka Abu Bakar dan Umar. Tapi kita main nombor dengan dia orang. 2 ni menunjukkan kepada Abu Bakar dan Umar, kan? Ada je nombor 2, kita main. Abu Bakar Umar, 2 Abu Bakar Umar. Tengok nombor plate 2, Abu Bakar Umar. Tengok jam pukul 2, Abu Bakar Umar, kan? Kita bagi balik kat dia kaedah yang sama yang diguna. Kalau kamu nampak 3, apa-apa je yang 3, maksud dia Muhammad, Abu Bakar, Umar, kan? Bukan Ali, bukan Imam Maksum, kan? Tapi tokoh-tokoh yang kamu benci ni. Kalau kamu nampak 4, maka maksud dia khulafat 4. Kalau kamu nampak 5, maksud dia Nabi Muhammad bersama dengan khulafat yang 4 tu, kan? Kita sebutkan, kita kaitkan nombor tu dengan perkara yang mereka tak suka. Mulut yang satu menunjukkan kepada Nabi Muhammad, 2 mata dan 2 lubang hidung menunjukkan kepada 4 khalifah, kan? Abu Bakar, Umar, Osman. 3 nama ni diorang marah lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Apa je yang 4 kita kaitkan dengan tu. Kamu tahu tak kenapa nama Nabi Muhammad 4? Kenapa? Kerana 4 khalifah, kan? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kan? Kita main macam tu, kasih dia sakit hati. Kalau kamu dapat 7, maka maksud dia 7 khulafah Bani Umayyah, kan? Lagi dia marah, kan? Kalau kamu nampak 7, maksud dia bintang langit, lapisan langit 7, dan bintang dan hari seminggu pun 7. Itu menunjukkan kepada Muawiyah dan Yazid dan Marwan dan Abdul Malik dan Al-Walid, Umar Abdul Aziz, Hisham, kan? Kita sebut semua nama-nama yang mereka tak suka. Ni kita kata sama aje, kan? Sama aje. Apa beza nombor yang kamu kaitkan dengan nombor yang kami kaitkan? Kalau kamu boleh, kami pun boleh buat benda sama. Ila akhiri. Dan inilah dia cara untuk kita bedal batiniah. Pertama, kita tanya dia banyak soalan supaya dia guna akal. Yang kedua, kita guna kaedah yang sama untuk kita tibai dia balik. Dan ketiga, barulah kita jelaskan yang benar kepada mereka. Wabihi yatabayyanu fasada kalamihim wa iftidahihim wa ilzamihim bistidlalatihim wa iltizamihim bistidlalihim. Hadha al-jinsu min al-kalam la yaliqu bil muhassal atau la yaliqu bil muhassil. Jadi perbicaraan tentang benda ni tak layak lah bagi penuntut ilmu, kan? Jadi kita skip lah kepada tajuk yang lain. Fal na'dil anhu ila ghairihi. Maka habislah di sini bab yang kelima. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan sambung pada bab yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.